harga gandum pula meningkat. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Belum sempat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi mencari solusi bagaimana hendak menyelesaikan harga minyak masak yang mencanak naik. Harga tepung gandum pula dijangka meningkat. Situasi ini timbul susulan tindakan India yang menyekat ekspor gandum ke pasaran global termasuk Malaysia. Berita Harian memetik naib pengerusi Gerakan Keadilan Monetari Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif sebagai berkata, langkah yang dilaksanakan bagi melindungi kepentingan pasaran domestik India itu menambah tekanan ke atas rantaian bekalan gandum global yang terjejas akibat krisis Rusia-Ukraine. Ini akan menyebabkan barangan tempatan berasaskan gandum akan menjadi lebih mahal, sekaligus boleh menyumbang kepada kenaikan kadar inflasi. Situasi ini dijangka akan berterusan beberapa bulan lagi kerana bukan mudah meningkatkan kembali bekalan gandum dengan segera kerana ia bergantung kepada faktor cuaca dan permintaan peringkat domestik secara global, katanya ketika seperti dipetik. Larangan ekspor ini dibuat selepas gelombang panas melanda tanaman gandum India yang membawa harga domestik ke paras tertinggi. Kos untuk bahan daripada roti dan kek termasuk mi dan pasta telah meningkat sejak beberapa bulan kebelakangan ini apabila harga gandum melonjak di pasaran komoditi dunia. Bagaimanapun, kerajaan India berkata ia masih akan membenarkan ekspor yang disokong oleh surat kredit yang telah dikeluarkan dan ke negara yang meminta bekalan untuk memenuhi keperluan keselamatan makanan mereka, lapor BBC. Harga gandum di India meningkat kepada rekod tertinggi dengan beberapa pasaran mencecah RM25,000 iaitu RM1,418 satu tan berbanding harga sokongan minimum ditetapkan kerajaan RM20,150 iaitu RM1,143. Walaupun India adalah pengeluar gandum kedua terbesar di dunia, ia tidak menjadi pengekspor utama kerana kebanyakan tanamannya dijual di pasaran domestik. Namun ekspor gandum Ukraine menjunam selepas pencerobohan Rusia ditambah dengan kemarau dan banjir yang mengancam tanaman. Pengeluar utama yang lain, peniaga komoditi, menjangkakan bekalan dari India dapat menampung sebahagian daripada kekurangan itu. Sekarang terpulang kepada kebijaksanaan menteri-menteri di negara ini untuk mencari solusi bagi menyelesaikan masalah ini. Alasan menyalahkan perang Rusia dan Ukraine atau kemarau tidak boleh diterima. Rakyat masih ingat lagi fatwa Ketua Dewan Ulama Pusat PAS Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh pada Muktamar PAS pada Jun 2019. Parti kita PAS berhadapan dengan PH, hukumnya adalah wajib. Menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ketika ini, hukumnya wajib. Perkara ini kita jangan khilaf. Jangan khilaf. Kita bergerak ke depan. Jangan kita banyak menoleh ke belakang. Katanya yang disambut laungan takbir. Lalu wujudlah kerajaan pintu belakang yang disebut oleh Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang sebagai tebuk atap. Dalam kerajaan ini, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 setelah naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih pucuk pimpinan daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ingat senang ke jadi menteri atau timbalan menteri? Mudah untuk membuat fatwa menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat dengan alasan kononnya Islam terancam dan Kerajaan Pakatan Harapan gagal menyelesaikan masalah ekonomi. Tetapi amat memalukan, selepas merampas kuasa, pemerintahan yang dibanggakan kononnya bersifat Melayu Islam itu menjadi kerajaan yang tidak stabil dari segi politik mahupun ekonomi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Segmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.